Shalom semuanya. Shalom zusammen. Ya, saya mengucap syukur kita semua ada di dalam perlindungannya Tuhan. Ich danke Gott, dass wir alle in Gottes Schutz befinden. Dan biarlah di dalam penyertaan Tuhan kita terus ada dan kita terus setiap hari ada di dalam penyertaannya. Dass wir immer, jeden Tag, das immer weiter in Gottes, mit Gottes zusammen. Dan saya bersama istri dan bersama keluarga saya mengucapkan buat seluruh jemaat FGF Düsseldorf selamat tahun baru. Meine Frau und ich wünschen euch ein frohes neues Jahr. Dan biar dalam tahun yang baru ini kita semua di dalam setiap kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita boleh hidup kembali, boleh alive. Lass uns alle, jede Familie, jede Einzelne in diesem neuen Jahr wieder zum Leben zurückkehren. Dan alive ini merupakan tema khotbah kita sepanjang tahun, 4 tahun ke depan yang akan membawa alive di dalam setiap kehidupan gerejanya. Und diese Thema Alive passen zu diesem Thema unsere globale Kirche in den nächsten 4 Jahren. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan akan firman Tuhan, saya undang untuk kita semua mendeklarasikan iman kita. Bevor wir mit Gottes Wort beginnen, lassen wir uns zusammen Glaubenbekenntnis lesen. Dan supaya deklarasi iman kita ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Damit das die Kraft für uns alle. Oke, kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin. Amin. Sore hari ini kita akan membahas tema baru kita, yaitu Alive in Clarity. Heute Nachmittag möchten wir zusammen lernen, also zusammen gemeinsam über Klarheit sprechen. Hidup di dalam kejelasan atau di dalam satu clarity ini adalah sebuah salah satu hal yang sangat penting. Leben in Klarheit ist eher eine wichtige Sache. Karena tanpa sesuatu yang jelas, secara otomatis akan membuat kita itu menjadi bingung, membuat segala sesuatunya tidak pasti. Denn ohne etwas Klarheit wird das unsicher machen. Sesuatu kalau tidak jelas, secara otomatis sulit untuk kita bisa membuat satu perencanaan yang baik. Denn ohne etwas Klarheit können wir auch nicht, es ist sehr schwer, einen guten Plan zu machen. Tidak ada sesuatu kejelasan itu akan membuat kita itu tidak berani mengerjakan segala sesuatu di masa depan kita. Also denn ohne etwas Klarheit wird es auch uns schwer fallen, mutig in der Zukunft alles zu wagen. Ketiga hal di atas inilah yang paling banyak saya dengar atau terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Also diese 3 oben genannte Dinge höre ich am häufigsten, besonders während der aktuellen Pandemie. Mungkin setiap hari kita mengikuti peraturan-peraturan corona yang berubah, yang mengikuti berapa angka infeksi yang baru atau berapa angka hospitality sharing rate pada hari itu. Manchmal ändert sich ja täglich die Regel für Corona entsprechend der Zahl der Neuinfektionen oder der Hospitalisierungsrate an diesem Tag.
Tetapi yang terjadi adalah banyak sekali orang tidak jelas, bahkan tidak mengetahui akan setiap peraturan demi peraturan yang berlaku. Aber was passiert ist, dass viele Leute sich nicht klar sind und sie nicht einmal alle geltenden Vorschriften kennen und so weiter. Karena itu, suatu kejelasan adalah sebuah yang sangat penting di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Und daher ist es Klarheit eine sehr wichtige Sache in unserem Leben. Dan di tahun ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kisah Para Rasul yang akan memberikan kepada kita semuanya sebuah kejelasan. In diesem Jahr werden wir gemeinsam aus der Apostelgeschichte lernen, die uns Klarheit in der Kirche geben wird. Ya, di dalam kejelasan di dalam gereja kita, kejelasan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup Anda dan saya, dan kejelasan untuk kita bisa membangkitkan terutama generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan. Also Klarheit darüber, wie der Heilige Geist in Ihrem und meinem Leben wirkt, Klarheit für uns, um eine neue Generation aufziehen zu können, die sich vor Gott fürchten. Dan juga kejelasan untuk hidup kita di dalam doa kita, karena doa adalah sebagai nafas hidup orang percaya, dan juga membawa kejelasan di dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Es ist auch Klarheit im Gebet zu leben, denn das Gebet ist der Lebensatem der Gläubigen und bringt auch in unserem jeweiligen Familie Klarheit ins Leben. Karena itu secara khusus di dalam jemaat IFGF kita dalam bulan yang pertama ini, kita akan diajak untuk mulai berpikir dan merenungkan sesuatu tentang hal-hal apa saja sih yang utama di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Daher ist die FGF-Gemeinde im ersten Monat des Jahres 2022 ausdrücklich eingeladen, darüber nachzudenken und zu reflektieren, was sind die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Dinge. Ya, first thing first. Utamakan hal yang paling utama. Kita mau utamakan hal yang paling utama di dalam setiap kehidupan kita. Ja, das Wichtigste zuerst. Ya, kita diajarkan untuk menyusun satu prioritas. Apa sih prioritas kita yang paling utama di dalam kehidupan ini? Uns wird beigebracht, was ist denn das Wichtigste in unserem Leben? Prioritas di dalam keluarga kita, prioritas di dalam pekerjaan kita, dan bahkan juga prioritas di dalam gereja kita untuk kita kerjakan mana dulu yang harus kita kerjakan. Das Wichtigste in unserer Familie, in unserer Arbeit, sogar in unserer Kirche zuerst zu tun. Ini adalah sebuah keputusan, ya. Ini adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil dalam setiap detik kita, kehidupan kita, di dalam setiap jam kita harus mengambil keputusan. Dies ist eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Dan saya mengucap syukur kita semua yang hadir sore hari ini di dalam ibadah online di minggu pertama, di tahun yang baru, itu merupakan satu keputusan yang tepat untuk kita memulai tahun ini dengan tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Und ich danke uns allen, die bei heutigen Online-Gottesdienst dabei sind, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, gemeinsam mit Gott in dieses neue Jahr zu starten. Yuk, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dan kita akan membacanya bersama-sama. Lass uns zusammen unsere Bibel zu Hause öffnen. Di dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ke-12, dan langsung akan kita lanjut baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. In 2. Chronik 1, Vers 10 bis 12 und dann gehen weiter zu Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Di dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ke-12 ini menceritakan sebuah kejadian setelah Raja Salomo mempersembahkan rumah Tuhan kepada Tuhan.
Dieser Vers sagt, dass König Salomo, nachdem König Salomo Gott den Tempel Gottes geweiht hatte, immer noch beim Altar Gottes in Gibeon war. Ya, di Raja Salomo pada saat itu masih ada di dalam altar Tuhan di dalam rumahnya di Gibeon. Dan pada saat itulah Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Und damals erschien Gott Salomo. Karena Tuhan sangat berkenan kepada Salomo, maka Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Weil Gott mit Salomo zufrieden war, sprach der Herr zu ihm, erbiete von mir, was du willst. Dan inilah yang menjadi jawaban dari Raja Salomo pada saat itu. Di ayat yang ke-10, di sini dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingin, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Di ayat yang ke-12 dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Di sini sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali bahwasannya Salomo meminta satu hikmat daripada Tuhan. In diesem Vers ist sehr klar, was bat Salomo den Gott. Salomo meminta sesuatu yang sangat paling utama yang dia inginkan dalam hidupnya. Salomo bat das Wichtigste, was wichtig in seinem Leben. Dan di dalam ayat selanjutnya yang akan kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai 8 di sini, itu juga ada satu permintaan juga, sesuatu hal dari murid-murid Yesus pada saat itu. Im nächsten Vers in Apostelgeschichte 1 von Vers 6 bis 8 gibt es eine Bitte der Jünger Jesus. Di sini dikatakan murid-murid Yesus meminta kepada Tuhan, yaitu bertanyalah mereka kepada Yesus pada saat itu dengan mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Dan sore hari ini khotbah saya akan saya beri judul God's Wisdom and Holy Spirit. Das Thema der heutigen Predigt ist Gottes Weisheit und der Heilige Geist. Hikmat Tuhan dan Roh Kudus itu adalah sebuah pasangan ujung tombak, saya katakan ujung tombak yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Die Weisheit Gottes und der Heilige Geist sind zwei Schwertspitzen, die nicht voneinander getrennt werden können. Untuk kita mempunyai sebuah kejelasan atau mempunyai satu clarity di dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini, yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan dan Roh Kudus.
Damit wir auf der Reise im Jahr 2022 Klarheit haben, brauchen wir die Weisheit Gottes und den Heiligen Geist. Yang pertama, hikmat Tuhan. Apa sih arti dari hikmat Tuhan itu? Die erste ist die Gottesweisheit. Was ist denn Gottesweisheit? Saya katakan hikmat Tuhan secara otomatis ada juga yang namanya hikmat dunia. Gibt es auch weltliche Weisheit. Ya, hikmat Tuhan adalah hati yang bijaksana dan tajam untuk bisa melihat dan menimbang segala sesuatu dari sudut pandang Allah dan firman-Nya. Gottes Weisheit ist ein weises und scharfes Herz, um die Dinge aus der Sicht Gottes und seine Worte sehen und abwägen zu können. Hikmat Tuhan ini adalah sebuah anugerah terbesar dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Diese Weisheit Gottes ist das größte Geschenk in unserem Leben, das Gott selbst allen geben möchte. Ya, Tuhan ingin memberikan semuanya itu kepada kita semuanya kalau kita percaya akan Tuhan. Gott möchte das allen selbst geben, wenn wir an ihn glauben. Seperti halnya Salomo, ya, pada saat dia berdoa dan Tuhan berkenan hadir dan bertanyalah Tuhan kepadanya, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu? Dan dia meminta satu hal yang utama dalam hidupnya, yaitu hikmat Tuhan, supaya dia bisa memimpin bangsa Israel. Genauso wie Salomo, als er betete und Gott kam und zu ihm sprach, bitte was von mir, was du willst. Und er bat Gott um Weisheit, damit er die National Israel führen konnte. Dan permintaan Salomo ini, itu dipandang Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo. Und Salomos Bitte wurde von Gott als gut angesehen und Gott gab Salomo diese Weisheit. Demikian pula dengan kita hari-hari ini di dalam IFGF kita diajak selama 21 hari ke depan untuk kita bersama-sama ikut dalam doa dan puasa. Genau wie wir ab heute die nächsten 21 Tage zusammen beten und fasten. Saya mengajak untuk kita semuanya yang hadir sore hari ini untuk ikut ambil bagian di dalam doa dan puasa ini. Ich lade euch alle ein, mitzumachen. Ya, kita mau datang merendahkan diri kita dan mencari hadirat-Nya untuk meminta hikmat Tuhan yang bisa memberikan tuntunan bagi kita sepanjang tahun 2022 ini. Wir möchten kommen, demütig sein und seine Gegenwart suchen, um Gottes Weisheit zu bieten, die uns das ganze Jahr 2022 sogar in den kommenden Jahren leiten kann. Ya, sampai akhirnya kita bisa mencapai garis finish, Tuhan akan terus memberikan tuntunannya kepada kita semuanya. Bis wir dann das Ende zum Ziel, diese Finish-Linie, dass Gott begleitet uns. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan berkenan datang kepada Salomo pada saat itu, dia juga akan berkenan hadir di dalam setiap doa-doa kita. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass Gott, wenn er gerne zu Salomo kommt, auch gerne in jedem unseren Gebet anwesend ist. Kalau Tuhan berkenan menjawab doa Salomo, dia adalah Tuhan yang sama, dia akan menjawab setiap doa-doa kita, asal kita mau percaya kepada dia. Wenn Gott bereit ist, Salomos Gebet zu beantworten, wird er, derselbe Gott, alle unsere Gebete beantworten, solange wir an ihn glauben wollen. Karena itu moto dari doa dan puasa kita di sini adalah prayer works, prayer works. Doa itu bekerja di dalam segala
segi kehidupan Anda dan saya. Unser Motto, Gebete funktionieren in alle Aspekten eures und meines Lebens. Ada amin? Gibt es ein Amen? Yang kedua di sini adalah Holy Spirit, adalah Roh Kudus. Der zweite Speerspitze ist der Heilige Geist. Di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bahwasanya murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel pada saat itu. In dieser Apostelgeschichte, Vers 6, baten Jünger Jesus zu dieser Zeit, das Königreich Israel wiederherzustellen. Melalui pertanyaan ini, murid-murid Yesus berharap bahwa di masa depan kerajaan Israel itu boleh dipimpin oleh seorang raja yang takut akan Tuhan, seperti zaman dulu, zamannya Daud, dan bebas dari penindasan pemerintahan Romawi pada saat itu. Durch diese Frage hofften Jesus Jünger, dass das Königreich Israel in Zukunft von einem gottesfürchtigen König regiert werden konnte, wie König David, und frei von den Unterdrückung durch die damalige römische Regierung. Ya, mereka berharap bahwa Yesuslah yang datang ke dunia itu menjadi pembebas bagi bangsa Israel, menjadi raja bagi bangsa Israel. Sie hofften, dass Jesus kommen und der König der Befreiung für die Israeliten sein würde. Tetapi apa yang diharapkan dan yang dipikirkan oleh murid-muridnya tidaklah sama dengan apa yang Allah atau Tuhan pikirkan. Aber was seine Jünger hofften und dachten, war nicht dasselbe wie das, was Gott dachte. Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jesus sagte, ihr braucht den Zeitpunkt und die Zeiten nicht zu kennen, die der Vater selbst nach seiner Macht bestimmt hat. Dan disinilah Yesus memberikan satu pernyataan penting buat murid-muridnya, supaya murid-muridnya merasakan satu penyertaan. Tuhan memberikannya, yaitu seorang atau Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka untuk mereka pada akhirnya menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Und zu dieser Zeit ist die Begleitung Jesus war da, damit also seine Jünger seine Gegenwart spürten, gab Gott den Heiligen Geist, der ihnen die Macht gab, Zeugen Christi in Jerusalem, Judäa, Samaria und überall auf der Erde zu sein. Demikian pula dengan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Bei uns als Jünger Gottes ist es genauso. Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya yang 2000 tahun yang lalu telah datang, dan sampai hari ini Roh Kudus-Nya itu ada dan masuk di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Und Gott hat seinen Heiligen Geist gegeben vor 2000 Jahren, um zu kommen, in uns einzugehen und in uns zu leben. Yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan penghiburan, dan bahkan kuasa yang untuk kita melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Wer kann uns Kraft, Trost und sogar Macht geben, weit von dem entfernen, was wir denken. Dan semuanya itu telah Dia sediakan. Tinggal menjadi pertanyaan bahwasanya apakah kita mau menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Alles hat er bereitgestellt. Es liegt an uns, ob wir den Heiligen Geist in uns empfangen wollen. Dengan hikmat Tuhan, kita boleh merencanakan segala sesuatu yang baik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam pelayanan kita untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan.
Indem wir Gottes Weisheit nutzen, können wir alles, sowohl in unserer Familie, für unsere Arbeit, als auch für unsere Dienst planen, um Zeugen Gottes zu sein. Dan dengan memakai Roh Kudus di dalam hidup kita, kita bisa melangkah maju dengan iman dan mempunyai pengharapan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Und indem wir den Heiligen Geist in unserem Leben anwenden, können wir im Glauben voranschreiten und große Hoffnung mit Gott haben. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa memimpin keluarga kita, kita bisa memimpin di dalam pekerjaan kita, dan juga memimpin di dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup Anda. Also mit Gottes Weisheit können wir unsere Familie, unsere Arbeit und auch den Dienst, den Gott uns gegeben hat, führen. Dengan memakai Roh Kudus di dalam hidup kita, kita bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih bijaksana, karena kuasa pengendalian diri itu ada di dalam hidup kita. Indem wir den Heiligen Geist benutzen, um uns zu führen, können wir weise Entscheidungen treffen, weil die Macht der Selbstbeherrschung in unserem Leben ist. Karena itulah yang tadi saya katakan, antara hikmat Tuhan dan Roh Kudus itu merupakan satu ujung tombak yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Und deswegen habe ich schon vorhin gesagt, Gottes Weisheit und der Heiligen Geist kann nicht getrennt werden und diese Dinge, also kann nicht getrennt werden. Hikmat Tuhan dan Roh Kudus itu adalah dua hal yang kita butuhkan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Und diese zwei Dinge brauchen wir jeden Tag. Dan pesan untuk kita di dalam tahun yang baru ini adalah kita mau menjaga di dalam setiap kehidupan kita, jaga diri kita, diri Anda, diri saya sendiri dengan baik-baik. Die Botschaft für dieses Neujahr lautet, pass auf und euch auf, mich selber auf. Ja. Ya, kita mau take good care of yourself, take good care of myself, take good care of our family, take good care of our job. Kita mau jagai semuanya yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Also wir möchten aufpassen, alles was schon Gott uns gegeben hat. Kenapa saya mau mengingatkan hal ini? Warum erinnere ich daran? Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu? Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Anda dan saya adalah rumah Allah. Anda dan saya adalah bait Allah itu sendiri. Ihr und ich sind Gottes Tempel. Anda dan saya adalah pembawa rumah Allah kemanapun kita pergi. Ihr und ich sind Träger des Hauses Gottes, wohin wir auch gehen. Untuk kita bisa terus-menerus menerima urapan Tuhan, terus-menerus menerima hikmat Tuhan melalui Roh Kudus yang hidup di dalam kita, maka tubuh kita ini harus kita jaga baik-baik. Damit wir weiterhin Gottes Salbung empfangen können, weiterhin Gottes Weisheit durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, müssen wir gut auf unsere Körper achten. Karena urapan Tuhan, janji Tuhan itu akan terus mengalir di dalam hidup Anda dan hidup saya kalau tubuh kita ini siap dan dalam keadaan baik. Aufgrund der Salbung Gottes, Gottes Verheißung wird es weiterhin fließen, wenn unsere Körper
bereit und in gutem Zustand sind. Kita pasti ingat cerita seorang janda yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk menyiapkan bejana-bejana kosong. Erinnern uns an die Geschichte einer Witwe, der von Prophet Elisa befohlen wurde, ein leeres Gefäß vorzubereiten. Selama masih ada bejana yang kosong, selama ada bejana yang baik dan bejana yang siap diisi, minyak itu yang mengartikan urapan Tuhan, itu akan terus mengalir, mengisi di dalam bejana itu. Solange leere und gute Gefäße zum Füllen bereitstehen, wird das Salböl Gottes weiterfließen. Kita juga pasti ingat akan perumpamaan Yesus yang mengatakan anggur yang baru harus diisikan di dalam kantong anggur yang baru. Karena kalau diisikan di dalam kantong anggur yang lama, maka kantong anggur yang lama itu akan pecah. Erinnern uns auch an das Gleichnis von Jesus, in dem es heißt, neuer Wein muss in neue Schläuche gefüllt werden. Denn wenn sie in alte Schläuche füllen, platzen die alten Schläuche. Demikian pula dengan hidup kita, hidup Anda dan saya. Tubuh ini harus kita jaga. Daher sind unsere Leben, dein und mein Leib, also müssen wir dann darauf aufpassen. Tubuh Anda dan saya adalah satu bejana, adalah satu kantong anggur yang harus dijaga sehingga tubuh kita ini selalu siap dan dalam keadaan yang baik. Also eure und mein Leib sind Gefäße und Weinlager, die gepflegt werden müssen. Also das muss gepflegt werden. Pada saat itulah, pada saat tubuh kita dalam keadaan yang baik, urapan Tuhan, hikmat Tuhan, karunia Roh Kudus akan terus mengalir di dalam hidup Anda dan saya. Sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan bahwa Roh Allah itu hidup di dalam setiap kehidupan kita. Also wenn unsere Körper einsatzbereit und in gutem Zustand sind, dann also die Gottesweisheit und die Gabe des Heiligen Geistes weiterhin in euer und mein Leben fließen, damit andere sehen und fühlen können, dass Gottes Geist in euch und mir lebt. Sore hari ini saya mau menyampaikan 3 hal yang apa aja sih yang perlu kita jaga di dalam setiap kehidupan kita ini. Ich möchte heute 3 Sachen teilen, worauf wir achten müssen. Yang pertama adalah take good care what you see and hear. Perhatikan apa yang Anda lihat dan yang Anda dengar. Passt ihr euch gut auf, was ihr seht und was ihr hört. Ya. Di dalam dunia digital, di mana semua informasi dari seluruh dunia itu bisa dengan cepat kita lihat dan kita dengar. In einer digitalen Welt, in der wir alle Informationen aus aller Welt schnell sehen und hören können. Ya. Apa yang terjadi dengan teman kita di Indonesia, pasti kita bisa dengan cepat mengetahuinya. Was mit unseren Freunden in Indonesien passiert ist, können wir natürlich schnell herausfinden. Kemana dia pergi, sedang makan di restoran mana, punya barang baru, dan sebagainya, kita akan bisa cepat mengetahuinya. Wo ist er hingegangen? In welchem Restaurant ist er gerade? Welche neue Sachen hat er? Und so weiter. Dan apa yang sering terjadi, apa yang kita lihat dan kita dengar, itu membuat kita sendiri mulai membandingkan apa yang sedang terjadi dengan keadaan kita. Und was oft passiert ist das, was wir sehen und hören, uns unbewusst dazu bringt, dies mit unseren Umständen zu vergleichen. Kenapa mereka hidupnya yang tidak kenal Tuhan, tetapi hidupnya lebih enak dan lebih diberkati oleh Tuhan, lebih diberkati. Warum ist das Leben derjenigen,
deren Leben Gott nicht kennt, bequemer und gesegneter. Sedangkan saya yang kenal sama Tuhan, saya yang mengikuti Tuhan, saya yang setiap minggu datang ke gereja, saya yang terus mengikuti pelayanan, tapi sampai hari ini pun doa-doa saya masih belum dijawab oleh Tuhan. Während ich Gott kenne und am Dienst teilnehme, wurden meine Gebete bis heute noch nicht erhört. Semuanya itu akan mengakibatkan kalau akan mengubah di dalam setiap kehidupan kita secara langsung dan tidak langsung. Das beeinflusst unsere Leben, weder direkt noch indirekt. Karena itu kita mau hari ini stop comparing, start focusing. Kita mau stop, kita mau membanding-bandingkan dengan orang lain, tetapi kita mau fokus di dalam setiap kehidupan kita. Und deswegen fangen wir an, aufhören, also zu vergleichen, fang an, dich zu fokussieren. Karena pada saat kita mulai membandingkan, secara otomatis kita mengingini seperti orang itu. Wenn wir angefangen mit jemand anderem zu vergleichen, das manchmal so unbewusst, dass wir auch so wie diese Person sein möchten. Kita harus berhenti untuk terus membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Wir müssen aufhören, uns mit anderen andauernd zu vergleichen. Tetapi kita mau terus fokus dengan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Sondern wir müssen anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was Gott in unserem Leben verheißen hat. Kita mau pakai cara pandang cara pandang Tuhan dan terus konsisten untuk mendengarkan akan firman-Nya. Karena Tuhanlah yang menjadi setiap pemimpin di dalam kehidupan kita. Wir wollen Gottes Perspektive nutzen und konsequent auf sein Wort hören, denn Gott ist unser Führer in unserem Leben. Yang pertama. Dan yang kedua, sore hari ini mau saya sampaikan adalah take good care what you think. Perhatikan apa yang kita pikirkan. Die zweite Sache ist, pass gut auf, was du denkst. Ya. Banyak orang setiap tahun memasuki tahun yang baru, di dalam rencananya banyak mereka mengatakan, well, wait and see, menunggu dan melihat. Viele Leute sagen jedes Mal, wenn sie ins neues Jahr mit ihren Plänen gehen, dann sagen die, nun, warte ab. Atau ada yang mengatakan, que sera, whatever will be, is will be. Oder manche sagen, was auch immer sein wird, wird sein. Ya. Dua hal pikiran ini harus terus kita jauhkan dari pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Also diese beiden Gedanken müssen wir als Kinder Gottes aus unserem Gedächtnis heraushalten. Yang seharusnya ada di dalam setiap kehidupan kita, itu kita harus memiliki jiwa, yaitu never stop thinking and keep sharp. Was sollte in jedem unserem Leben sein, ist, hör nicht auf zu denken und bleib aufmerksam. Jangan berhenti untuk terus-menerus untuk berpikir, atau jangan berhenti untuk terus-menerus berencana di dalam hidup ini, dan terus tajam di dalam pemikiran-pemikiran kita. Hört ihr auf und nicht auf, in diesem Leben weiterzudenken oder weiterzuplanen und bleibt ihr aufmerksam im Denken. Inilah gunanya hikmat dan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dies ist der Gebrauch von Gottes Weisheit und dem Heiligen Geist in unserem Leben. Memang ada saatnya Roh Kudus akan katakan untuk kita itu menunggu mengambil dalam setiap keputusan demi keputusan, tetapi tidak untuk berhenti melakukan perencanaan atau melakukan pemikiran-pemikiran yang inovatif
untuk di kedepannya. Ja, es gibt Zeiten, denen der Heilige Geist uns sagt, mit jeder Entscheidung zu warten, aber nicht aufzuhören, Pläne zu schmieden oder innovative Gedanken für die Zukunft zu machen. Sehingga setiap rencana demi rencana di dalam setiap kehidupan kita, kita bisa serahkan kepada Tuhan. Ya, kita bisa serahkan kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Waktu Tuhan itu tepat pada waktunya buat setiap rencana kita. Sodass wir in unsere Pläne Gott unterbreiten können, damit Gott ihn gemäß seiner Macht und seiner Timing harmonisieren wird. Denn seine Zeit ist immer die beste Zeit. Yang ketiga, di sini saya katakan, take good care what you say. Perhatikan apa yang Anda katakan. Die dritte ist, passt ihr gut auf, was ihr sagt. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa. Also Gottes Wort lehrt uns, dass jedes Wort, das aus unserem Mund kommt, Macht hat. Seperti halnya Yesus, setiap kali Yesus mengajar, banyak orang yang takjub karena apa yang diajarkan Yesus itu besar, penuh kuasanya. Jedes Mal, wenn Jesus lehrte, waren viele Menschen erstaunt, was Jesus lehrte. Denn Ya, demikian pula dengan kita, ya, demikian pula dengan kita. Karena itu kita coba untuk berhenti untuk complaining, but start seeing blessing. hört auf, euch zu beschweren, beginnt Segen zu sagen. Ya, kita coba untuk dalam tahun ini, di dalam awal tahun ini, mencoba untuk berhenti untuk mengeluh kepada Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah yang baru belum selesai, sudah ketambahan lagi masalah yang baru lagi. Wir möchten dieses Jahr anfangen, auf uns zu beschweren. Warum Gott, dieses Problem ist noch nicht vorbei und es gibt schon ein neues Problem. Kenapa Tuhan kok doa-doa saya sampai hari ini pun belum dijawab? Warum, wieso wurden meine Gebete noch nicht erhört? Kenapa Tuhan hal ini tidak sesuai dengan keinginanku? Warum handelt Gott nicht nach meinen Wünschen? Kita harus tahu ini, kita mempunyai satu resolusi yang baru, kita mau berhenti untuk mengeluh kepada Tuhan. Wir möchten Resolution machen, also wir möchten aufhören, uns zu beschweren. Tetapi mulailah kita mengucapkan berkat kepada diri kita sendiri. Sondern anfangen, uns selbst zu segnen. Kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan akan berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Danke Herr für deinen Segen, der jeden Morgen immer neu ist. Tuhan, aku mau serahkan segala pekerjaanku dan biarlah Engkau yang membuatnya berhasil. Herr, ich übergebe all meine Arbeit und überlasse es dir, sie erfolgreich zu machen. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita hanyalah semua yang manis, semua yang sedap didengar, karena semua yang mendatangkan kebajikan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nur das, was aus unserem Mund kommt, ist süß, was dem Ohr gefällt und dem Herrn gut tut, denn das gefällt dem Herrn. Dan saya berdoa, di dalam sepanjang tahun 2022 ini, kita semuanya bisa terus menjaga hikmat Tuhan dan Roh Kudus yang hidup di dalam tubuh kita, yang hidup di dalam hidup kita sendiri.
Und ich bete dafür, dass wir alle im Jahr 2022 weiterhin Gottes Weisheit und den Heiligen Geist in unserem Körper wohnen lassen. Sehingga pada saat kita mulai besok kerja di dalam tahun yang baru, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan tuntunannya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Und ich glaube, dass wenn wir morgen anfangen zu arbeiten, dass Gottes Begleitung, diese unglaubliche Begleitung, dass das bei uns sein. Dan Tuhan akan terus menyertai di dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga kita bisa menyelesaikan tahun 2022 nanti itu dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Dass wir im Jahr 2020 auch dass auch da sein für uns bis Ende 2022, dass wir auch Gewinn nach Gewinn immer bekommen. Amin. Yuk kita mau tutup sore hari ini dan kita mau memulai tahun 2022 ini dengan berdoa bersama-sama. Wir beten zusammen. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Gott, ich weiß, dass du mächtiger Gott in unserem Leben. Terima kasih ya Tuhan buat setiap hikmat-Mu. Ich danke dir für deine Weisheit. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Engkau kirimkan sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kami. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der immer uns geholfen hast. Tuhan, biarlah kami mau terus menjaga tubuh kami, karena tubuh kami ini adalah bait-Mu. Engkau boleh tinggal di dalam hidup kami, Bapa. Gott, ich möchte, dass wir möchten auf unsere Körper achten, damit du auch dann immer bei uns wohnen. Terima kasih Tuhan, kami mau terus sepanjang tahun 2022 ini terus memakai di dalam setiap hidup kami hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu itu berjalan yang memimpin hidup kami. Lass den ganzen 2022 benutzen, also dass wir benutzen deine Weisheit und den Heiligen Geist. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang tahun ini dan kami mau memulai di dalam tahun yang baru ini bersama-sama dengan-Mu. Ich überlasse dir alles und ich möchte mit dir diesem Jahr anfangen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Im Namen Jesus danken wir und beten wir. Amin. Prayer works. Prayer works. Prayer works. Prayer works. Prayer works. Prayer works. Prayer works.
Let's do it together. With your Church, with your Let's do it children. with your family. with your community. With your friends. Ya, terima kasih buat semuanya. Danke Ibu Lindo, buat Francisca juga yang telah übersetzen. Sedikit pengumuman untuk di awal tahun ini. Kita sepanjang bulan Januari ini kita akan terus melakukan ibadah di dalam online dan terus berdoa supaya di dalam bulan Februari kita juga sudah mulai bisa melakukan ibadah melalui onsite dan online secara bersama-sama. Yang kedua, saya juga menghimbau untuk kita semuanya atau mengajak kita semuanya untuk terus ikut di dalam doa dan puasa sampai 21 hari ke depan sampai tanggal 22 untuk kita boleh terus bersama-sama mendapatkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Dan saya juga membuka pendaftaran untuk bagi teman-teman atau jemaat Tuhan yang ingin rindu ikut bersama-sama dengan kita retreat nanti di Paskah mulai dari tanggal 16, 17, 18 April ya pada waktu Paskah sehingga kita bisa melakukan ibadah Paskah bersama-sama. Jadi cepat, tempatnya sangat terbatas. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut dalamnya, uang pendaftaran bagi yang dewasa 180 euro dan bagi anak-anak dari umur 4 sampai 12 tahun itu 135 euro dan gereja akan memberikan support buat seluruh jemaat yang terdaftar di dalam Mitglied gereja itu 40% dan kita nanti akan mengorganisir transport juga untuk kita bisa berangkat bersama-sama ke tempat retreat. Jadi tempat sangat terbatas karena cuma 50 orang dan itu masih dibagi dengan gereja-gereja yang lain di Eropa. Jadi saya berharap kita bisa cepat mendaftar sehingga panitia IFGF Paris bisa terus mengupdate berapa kamar yang harus dibutuhkan. Dan sore hari ini kita nanti akan menutup dengan doa bersama-sama juga yang Amanda yang berulang tahun di tanggal yang kemarin. Jadi kita bisa sama-sama untuk berdoa buat Amanda. Yuk kita sama-sama tutup ibadah kita sore hari ini di minggu yang pertama di awal tahun ini untuk meminta penyertaan daripada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau yang membuat setiap kehidupan kami berhasil ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 yang telah kami lalui bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh terus sehat, kami boleh terus setia ya Tuhan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memakai di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Setiap rencana-rencana kami ya Tuhan untuk tahun 2022 ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya kepadamu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelaraskan ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Tapi kami mau terus tetap tinggal diam, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh terus ya Tuhan, terus bersiap diri ya Tuhan. Pada saat Engkau memberikan kami jawaban demi jawaban Tuhan, hidup kami boleh siap, hidup kami boleh terus melangkah maju ya Tuhan. Dan hidup kami tidak akan mengalami kekurangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022 ini tidak pernah berkurang dari setiap apa yang pernah yang kami dapatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semuanya Tuhan, seluruh jemaat-Mu IFGF Düsseldorf ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam rumah kami masing-masing sore hari ini Tuhan, biarlah berkat-Mu itu turun
menyertai dan menyirami di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil, Engkau yang menjadikan kehidupan mereka terus ya Tuhan ada bersama-sama denganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa bersama-sama dengan jemaat ya Tuhan, buat Amanda yang berulang tahun di minggu yang kemarin Tuhan, biarlah penyertaan-Mu ya Tuhan boleh terus ada, terus membawa setiap kehidupannya ya Tuhan untuk menjadi seorang penolong di dalam keluarganya yang terbaik, sehingga boleh melakukan segalanya Tuhan sesuai dengan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan sore hari ini, pada saat kami membawa persembahan kami ya Tuhan, persembahan persepuluhan kami ya Tuhan, persembahan sukarela kami ya Tuhan ke dalam rumah-Mu. Biarlah itu yang menjadi satu dupa yang harum ya Tuhan bagi nama-Mu, dan biarlah persembahan ini Tuhan itu yang akan menguduskan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak berkekurangan, tapi hidup kami boleh terus berkelimpahan ya Tuhan, dan Engkau yang terus membukakan lumbung-lumbung kami ya Tuhan, untuk kami terus bisa menjadikan saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan mata hati kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dengan memberikan kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dengan damai sejahtera. Tuhan akan memberkati-Mu pada saat Engkau masuk, pada saat Engkau keluar. Tuhan akan memimpin setiap langkah kaki kita untuk kita terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apapun yang kita kerjakan bersama-sama dengan Dia, dibuatnya berhasil mulai hari ini, pada saat kita memasuki tahun yang baru, di tahun 2022 ini, sampai pada akhir tahun 2022, dan bahkan sampai terus tahun demi tahun, Tuhan akan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord.